Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Tahukah anda bahawa negara kita telah mengalami krisis ekonomi semenjak April yang lalu? Hal ini berikutan pandemik wabak COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak tahun yang lalu. Sejak itu, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan untuk memastikan jangkitan ini tidak akan menular. Justeru, beberapa kegiatan sektor ekonomi juga telah diberhentikan buat sementara waktu. Antara masalah yang memberi kesan terhadap rakyat Malaysia ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, rakyat telah mula terjejas dengan pendapatan bulanan mereka kerana tidak boleh bekerja. Lebih teruk lagi, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang telah diberhentikan kerja secara serta-merta oleh majikan mereka akibat muflis dan bankrupsi. Kini, pengangguran pasca COVID-19 telah menjadi bualan dan isu yang hangat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Di sini, terdapat beberapa analisis ekonomi yang saya akan ulaskan. Pada bulan April 2020, nilai jualan sektor perkhidmatan Malaysia berjumlah RM75.8 bilion. Output sektor perkhidmatan menguncup sebanyak 37.2% berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, nilai jualan pedagang borong dan runcit mengalami penurunan terbesar sebanyak 36.6%. Ekspor merosot sebanyak 23.8% kepada RM64.9 bilion yang merupakan penurunan terbesar sejak September 2009 semasa krisis kewangan global. Sementara itu, import menurun sebanyak 8.0% kepada RM68.4 bilion. Melihat kepada situasi buruh, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia telah terbukti memberi kesan yang negatif kepada perniagaan. Seterusnya menjejaskan pasaran buruh dalam ekonomi. Pada bulan April tahun 2020, jumlah penduduk bekerja menurun kepada 14.9 juta orang yang kebanyakannya berlaku di sektor pembuatan dan perkhidmatan, khususnya yang berkaitan penginapan, makanan dan minuman, kesenian dan hiburan serta rekreasi. Ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat kepada 5.0% pada bulan April tahun 2020. Di sini terdapat beberapa langkah untuk membaik pulih sektor ekonomi semasa pandemik COVID-19. 6 strategi hadapi COVID-19 pemulihan ekonomi. Kerajaan menekan 6 strategi untuk mengawal wabak COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pendekatan pertama membabitkan ketegasan dalam tindakan mengawal penularan wabak COVID-19 seperti menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya, pendekatan kedua ialah untuk membina ketahanan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi. Ketiga, menjana semula ekonomi secara teratur dan terkawal. Keempat, melaksanakan strategi pemulihan ekonomi dalam menghadapi nombor baharu. Kelima, memperkasa ekonomi secara menyeluruh demi kelangsungan masa hadapan. Dan keenam, menyusun semula struktur ekonomi untuk membolehkan negara dan saudara-saudari semua melangkah ke era kehidupan yang sudah berubah dengan adanya nombor baharu.